Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi daripada saya Farah Nur Ashikin binti Mak Ruzi daripada Unit Komunikasi Korporat Medical Device Authority. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk membincangkan topik yang agak menarik pada hari ini. Okey, bersama saya adalah Puan Nur Hafiza binti Muhammad Saleh, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa MDA. Okey, apa khabar Puan? Baik. Okey, terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa pada sesi pagi ini. Sebelum kita memulakan sesi pada pagi ini, jangan lupa like, share dan komen untuk sebarang pertanyaan mengenai topik yang akan dibincangkan pada pagi ini. Dan kami akan memilih beberapa soalan untuk dijawab pada hujung sesi ini. Okey. Topik kita pada pagi ini adalah bagi memberi pendedahan kepada orang awam tentang pembelian peranti perubatan dalam talian. Okey Puan, tanpa membuang masa, bolehkah Puan membagi sedikit penjelasan tentang apa itu peranti perubatan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Okay. Bagi menjawab pertanyaan daripada Cik Farah tadi, apa yang dimaksudkan dengan peranti perubatan? Peranti perubatan secara ringkasnya adalah apa-apa alat ataupun perkakasan yang digunakan ke atas manusia, bagi tujuan perubatan. Sama ada untuk merawat penyakit ataupun kecederaan, dan sebagainya. Contoh yang boleh saya kongsikan bagi peranti perubatan ini, alat-alat yang macam yang ada dekat rumah kita, sebagai contoh termometer, iaitu alat pengukur suhu badan, alat tekanan mengukur tekanan darah, iaitu blood pressure monitor. Selain itu alat bantuan pernafasan, ventilator, kit ujian kendiri COVID-19 pun dikira sebagai peranti perubatan dan banyak lagi lah. Okey, terima kasih atas penerangan tersebut Puan. Tadi Puan ada senaraikan beberapa jenis peranti perubatan seperti termometer, COVID test kit. Okey, so macam mana peranti perubatan yang macam mana yang boleh dibeli secara dalam talian? Okey, macam ni, peranti perubatan ni apabila dia dikeluarkan oleh pembuat, dia ada tujuan dia, sama ada untuk kegunaan orang awam ataupun untuk kegunaan profesional lah. Bagi pengguna yang ingin membeli peranti perubatan dalam talian, mereka hendaklah memastikan hanya membeli peranti perubatan untuk kegunaan orang awam sahaja, iaitu kita panggil home use medical device. Oh, so maksudnya kita tak boleh beli yang untuk kegunaan profesional tu lah. Okey, faham. Okey, sekarang Puan kita sudah faham apa itu peranti perubatan dan peranti perubatan yang macam mana yang kita boleh beli online. So sekarang Puan boleh terangkan bagaimana cara untuk mengetahui peranti perubatan tersebut telah pun berdaftar dengan MDA. Okey, baiklah. Apabila peranti perubatan didaftarkan dengan MDA, kita akan berikan satu nombor pendaftaran lah. Nombor pendaftaran di mana ia tertakluk kepada kelas peranti perubatan itu, sama ada kelas A, kelas B, C ataupun D lah. So dia ada 3 kelas lah. Ada 3 kelas. Guna layari website MDA melalui MDA menggunakan nama peranti perubatan itu. Selain itu boleh memasukkan nombor pendaftaran pada pelabelan peranti perubatan tersebut. Selain itu boleh masukkan nama syarikat yang membekalkan.
Selain itu juga boleh menyemak dengan memasukkan jenama peranti perubatan. Okey, wah begitu mudah ya Puan. Baiklah Puan, untuk soalan selanjutnya, boleh Puan bagi penerangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan peranti perubatan yang kita boleh beli online tu? Okey. Yang tu peranti perubatan yang boleh dibelikan secara online seperti yang saya maklumkan tadilah. Hanya peranti perubatan bagi tujuan home use sahaja yang boleh dibeli secara dalam talian. Okey, saya harap penjelasan yang diberikan oleh Puan Nur Hafizah sebentar tadi dapat memberi kesedaran kepada penonton tentang pembelian peranti perubatan dalam talian. Okey, Puan, soalan terakhir kita pada pagi ini, apakah pesanan yang boleh dikongsikan oleh Puan Nur Hafizah kepada penonton serta orang awam mengenai pembelian peranti perubatan dalam talian? Okey, baiklah. Saya ada dua perkara penting yang ingin dikongsikan kepada semua yang menonton pada pagi ini. Pertamanya, belilah peranti perubatan yang berdaftar dengan MDA sahaja, di mana setelah peranti perubatan itu didaftarkan oleh MDA, ia telah dinilai tahap keselamatan dan keberkesanan peranti perubatan tersebutlah. Okey. Selain itu, jika orang awam dapati ada peranti perubatan yang tidak berdaftar ataupun sebarang aktiviti yang mencurigakan, boleh terus adukan kepada pihak MDA supaya siasatan lanjut dapat dijalankan bagi memastikan hanya peranti perubatan yang berdaftar saja yang dijual di pasar. Okey, baiklah. Terima kasih Puan atas pesanan dan penerangan yang jelas dan padat itu. Okey Puan, sebelum kita mengakhiri sesi bual bicara kita pada pagi ini, kita ada beberapa soalan daripada penonton sebelum ini. Okey, soalan pertama, adakah contact lens dikategorikan sebagai medical device? Okey, ya betul. Contact lens memang dikategorikan sebagai peranti perubatan, sama ada ia digunakan untuk tujuan kosmetik ataupun untuk tujuan perubatan. Okey, maksudnya yang color-color tu dikategorikan sebagai kosmetik dan mesti mencari yang boleh, yang didaftarkan di bawah MDA. Okey, baik, saya faham. Okey, harap jelas dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Nur Hafizah sebentar tadi. Okey, soalan kedua Puan. Kalau terbeli peranti perubatan yang tidak berdaftar, memang saya kena terus buang ke? Okey, ini soalan daripada penonton kita ya. Okay. So, saya nasihatkan, jika dapati ada bila membuat pembelian didapati peranti perubatan tersebut tidak berdaftar. Jadi saya sarankan pihak pengguna menghubungi pihak syarikat yang maklumatnya tertera pada packaging peranti perubatan tersebut. Selain itu, boleh adukan aduan kepada pihak MDA jugalah. Okey, soalan seterusnya, ini paling famous Puan, memandangkan sekarang zaman Shopee dan Lazada. Okey, bagaimana MDA mengawal barang yang dijual dalam talian seperti Shopee dan Lazada? Okey, bagi menjawab soalan Cik Farah berkenaan macam mana kita nak tengok peranti perubatan dekat Lazada, Shopee dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua penonton pada pagi ini, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh MDA adalah kita membuat pemantauan secara berterusanlah, untuk memastikan hanya peranti perubatan yang berdaftar sahaja yang diletakkan dalam talian melalui Shopee, Lazada dan sebagainya. Selain itu, MDA juga ada membuat kolaborasi dengan pihak Lazada, Shopee supaya kita dapat menyalurkan maklumat kepada platform-platform Shopee, Lazada dan sebagainya berkenaan dengan keperluan berkaitan dengan pendaftaran peranti perubatan. Okey, nampaknya masa begitu mencemburui kita Puan. Sekian itu sahaja soalan yang kita dapat jawab pada hari ini. Okey, sekian sahaja perkongsian daripada Puan Nur Hafizah binti Muhammad Saleh, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa MDA. Diharapkan sesi ini dapat memberi kesedaran dan pendedahan tentang pembelian peranti perubatan dalam talian. Jangan lupa untuk semak peranti perubatan sebelum membuat sebarang pembelian di portal MDA di www.mda.gov.my.
Okey puan, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa ikuti kami di laman sosial rasmi MDA, Facebook, Instagram dan YouTube Medical Device Authority. Atau untuk maklumat lebih lanjut boleh layari www.mda.gov.my. Sekian sahaja daripada kami. Saya Farah Nur Ashikin binti Mak Ruzi dan saya Nur Hafizah binti Muhammad Saleh. Assalamualaikum.